Baca terus. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan. Kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bada Islamu ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wa istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala lagi kita dapat bersama tuan-tuan dan puan untuk kita mengisi pengajian kita, santapan rohani kita, makanan rohani setelah kita menikmati makanan jasmani sebelum datang ke surau, ke masjid. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita. Muka surat betul? 250. Okey. Pembahagian nama-nama Allah. Betul tak? Muka surat 250, kitab Hakikat Hidup Beriman. Ya, ada kitab boleh semak, tak ada kitab dengar saja. Baik. Pembahagian nama-nama Allah. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Para ulama berkata sesungguhnya makna nama-nama Allah
terbagi kepada 4 bahagian. Sesungguhnya makna nama Allah Ta'ala itu terbagi pada 4 bahagian. Pertama, nama-nama zat. Nama-nama zat, iaitu nama-nama yang menunjukkan kepada zat yang maha mulia, yang maha suci serta maha agung. Maka setiap penamaan yang menunjukkan adanya zatnya kembali kepada dirinya, seperti lafaz Allah, kemudian Al-Azim. Al-Azim yang berarti yang maha mulia. Al-Jalal yang maha tinggi. Al-Jalal masih maha tinggi dengan kemuliaannya. Kemudian yang maha hidup. Yang maha hidup, Al-Hayyun. Hayyun kan, hayat atau Hayyun, hidup. Kemudian yang ada, wajid, wujud, ada. Kemudian yang kekal, Khalid. Khalid kekal azali dan lain-lain lah. Jadi nama Allah SWT ini adalah nama zat yang tertinggi dan satu-satunya yang dinamakan dengannya. Nama Allah Ta'ala ini adalah nama zat tertinggi, nama Allah lah. Allah, lafaz Jalla Jalalah Jalla Jalaluh, nama Allah atau nama zat yang tertinggi dan satu-satunya yang dinamakan dengannya. Jadi makhluk tidak boleh letakkan dengan nama Allah, kan? Kemudian nama lainlah Al-Azim pun sama juga. Al-Azim, Al-Jalal, mestilah letak Abdul Azim, okay? Muhammad Azim, Abdul Azim, Abdul Jalal, okay? Mesti letak Abdul lah, maknanya hamba kepada Al-Azim, hamba kepada Al-Jalal, Al-Wahhab dan sebagainya lah. Baik, itu nama-nama zat Allah. Kemudian nama-nama sifat. Bahagian kedua ini adalah kembali kepada sifat zatnya yang qadim. Dan itu tidak dapat dikatakan bahawa itulah dia dan juga bukan selain daripada dia. Bahagian kedua ialah kembali pada sifat zatnya Allah Ta'ala yang qadim, dan itu tidak dapat dikatakan bahawa itulah dia dan juga bukan selain dia. Dan dia adalah setiap yang ditunjukkan oleh penamaan itu pada sifat zat dirinya. Antara bahagian ini adalah sifat-sifat yang secara langsung berhubung rapat dengan zat Allah Ta'ala itu sendiri. Seperti Al-Hayat. Al-Hayat mana hidup. Sifat Al-Hayat ini ialah sifat wujudi, sifat yang wujud, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Dia tidak bercerai tanggal daripada Allah. Sifat Al-Hayat. Itu sebabnya kan dia kata ke atas tu, tidak dapat dikatakan bahawa itulah dia dan juga bukan selain dia. Itulah dia Allah dan bukan selain dia Allah. Jadi tak boleh kita katakan Al-Hayat ni dialah Allah, dan tak boleh kita katakan Al-Hayat ini selain Allah pun tak boleh. Sifat Al-Hayat ini, apa lagi sifat lagi? Al-Ilmun, berilmu. Al-Qudrah, berkuasa. Al-Iradah, berkehendak. As-Sama', pendengar. Al-Basar, melihat. Al-Kalam, kan? Al-Kalam maknanya berbicara, berkata-kata, kan? Ini semua dikatakan sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani ini ialah sifat yang tetap yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah. Tetapi dia bukan Allah. Sifat-sifat ma'ani ini bukan Allah dan bukan selain daripada Allah. Gitu. Dia bukan Allah dan bukan selain daripada Allah Ta'ala. Berbeza dengan hayat. Hayat yang ada pada manusia, hayat yang ada pada kita ni boleh bercerai tanggal daripada kita. Sifat hayat pada Allah tidak bercerai tanggal daripada Allah. Sifat ilmun, mengetahui juga.
Sifat ilmu yang ada pada kita boleh bercerai tanggal daripada kita. Bila Allah Ta'ala takdirkan kita aksiden, kepala tergantuk kan, tergantuk kat benda yang keras, jadi kepala kita pun hilanglah ingatan dia. Kalau ingat pun mungkin tak 100% lah. Jadi banyak benda yang kita akan lupa gitu. Sebab apa? Sifat ilmu yang ada pada kita ni, dia bukan macam sifat ma'ani yang ada pada Allah. Kerana sifat ilmu yang pada kita ni boleh bercerai tanggal daripada kita. Boleh Allah Ta'ala menarik semula lah, kalau dia berkehendak. Dan asal kita ni pun lahir ke dunia, bukan kita lahir-lahir berilmu. Tidak. Lahir-lahir kita masih lagi jahil. Jahil itu, jahil ini, banyak benda kita tak tahu. Kemudian kita melalui proses pendidikan, pembelajaran, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu masuk universiti dan sebagainya. Maka kita melalui proses-proses pendidikan. Maka kita pun jadilah orang berilmu. Ilmu. Dan sifat berilmu itu sementara saja, boleh ditarik semula oleh Allah Ta'ala. Sedangkan sifat ilmu yang ada pada Allah tidak bercerai tanggal pada Allah. Sedangkan sifat ilmu itu bukan ilmu Allah. Sifat ilmu itu bukan Allah, bukan zat Allah. Dan sifat ilmu itu bukan selain daripada Allah. Itu bukan selain dan bukan Allah. Sama juga dengan wujud. Wujud itu bukannya Allah, dan wujud itu bukan selain daripada Allah. Gitu. Baik. Itu juga kudrah, berkuasa. Berkuasa ataupun berkuasa yang ada pada makhluk berbeza dengan kudrah yang ada pada Allah. Sifat kudrah yang ada pada kita boleh bercerai tanggal daripada kita. Iradah, berkehendak pun boleh bercerai tanggal. Sama, mendengar pun betul juga boleh bercerai tanggal daripada kita. Sedangkan sama yang daripada Allah tidak bercerai tanggal. Al-basar, melihat. Dah banyaklah perbezaan ni. Melihat Allah Ta'ala tidak menggunakan mata. Tidak menggunakan anak mata. Macam kita melihat menggunakan anak mata. Mendengar menggunakan telinga, gegendang telinga. Allah Ta'ala mendengar tidak menggunakan gegendang telinga. Berkata-kata, kita berkata-kata menggunakan lidah. Tak ada lidah, kita tak boleh berkata-kata. Dan kita berkata-kata dengan suara. Sedangkan Allah Ta'ala berbicara tanpa suara. Walau sautin. Tidak ada suara, tidak ada bunyi dan sebagainya. Itu perbezaan lah nama-nama Allah Ta'ala dan nama sifat Allah. Antaranya juga sifat-sifatnya khusus, berhubung rapat dengan iradah. Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman maha pemurah. Ar-Rahim maha penyayang. Al-Ghafur maha pengampun. Pengampun. Al-Afu, pemaaf. Al-Halim, lemah lembut. Al-Wadud, Wadud dan Al-Latif. Wadud ni tak ingat maknanya. Al-Latif ni maha lemah lembut. Antaranya juga sifat-sifat secara khusus. Sifat Ar-Rahman yang ada pada kita dengan Ar-Rahman yang ada pada makhluk berbeza. Sifat Al-Afu yang ada pada kita dan ada pada Allah berbeza. Manusia pun ada Al-Afu juga, pemaaf. Kemudian sifat Halim, lemah lembut. Manusia pun ada lemah lembut juga, tetapi berbeza dengan lemah lembut yang ada pada Allah Ta'ala. Jadi antaranya juga sifat-sifat secara khusus berhubung rapat dengan Al-Qudrah. Kekuasaan seperti Al-Qawi, Al-Walib, Al-Qahir, Al-Qadir. Al-Qawi maha berkuasa kan, Qawiyun. Al-Ghalib maha Ghalib ni biasa Ghalib ni yang menanglah, Ghalib. Qahir pun berkuasa juga, Qahar. Qahir daripada Qahar. Al-Qadir, Qadir daripada Qadar. Qadar berkuasa juga. Ini dikatakan sebagai nama-nama sifat. Kemudian yang kedua, nama-nama perbuatan. Bahagian ketiga adalah kembali kepada sifat perbuatannya, seperti Al-Bari, Al-Bari, Al-Musawwir.
Musawir ni yang merupakan. Betul tak? Musawir. Betul tak? Yang membentuk rupa. Al-Bari ni tak ingat maknanya. Al-Khaliq yang mencipta, Al-Wahhab memberi, Al-Muhyi menghidup, Al-Mumit mematikan. Dia ada sifat-sifat perbuatan, dia ada ciri-ciri perbuatan. Dia ada ciri-ciri perbuatan, memperbuat. Al-Khaliq kan membuat, mencipta, Al-Wahhab memberi, Al-Muhyi menghidup, Al-Mumit mematikan, Ar-Razzaq membawa rezeki, Al-Basit, Al-Qabid. Basit tak ingat, Al-Qabid ni genggam. Al-Qabidul Khafidur Rafi, kan? Rafi', Al-Hafiz, Al-Mu'iz, Al-Muzillu, Al-Hakam, Al-Adlu, Hakam menghukum, Al-Adlu adil, Al-Muhsin membuat kebaikan, Al-Fattah memberi kemenangan, Al-Ba'is membangkitkan, Al-Raqib, Al-Waris, Al-Mujib. Banyak lagi lah, kan? Tuan-tuan boleh tengoklah makna-makna tu. Makna-makna ni tuan-tuan, semuanya dia ada ciri-ciri kepada sifat-sifat perbuatan Allah. Sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh lihat sendirilah. Tengok dalam terjemahan dia pada setiap nama-nama itu. Baik, kemudian yang keempat, nama-nama yang kembali kepada sifat kesucian zat secara keseluruhan. Yang keempat, nama-nama yang kembali kepada sifat kesucian zat secara keseluruhan. Adapun bahagian keempat adalah yang kembali kepada sifat kesuciannya, dan dikatakan tentang nama ini sesungguhnya dia adalah dia. Dia adalah Allah, adalah dia. Jadi di antara nama yang disebutkan adalah satu, seperti nama zat. Dan nama iaitu nama-nama yang menunjukkan adanya segala bentuk kemuliaan yang dilarang oleh makhluk untuk menggunakan pakai akan nama-nama tersebut, seperti nama Allah, nama Aziz, nama Jabbar. Ni semua ni bermakna gagah, kan? Gagah, Aziz, Jabbar ni perkasa, dan lainnya tanpa menggunakan Abdul. Tak boleh kita pakai nama kita Aziz tanpa ada Abdul Aziz. Jabbar betul juga, tak boleh kita letak nama kita Jabbar tanpa ada Abdul Jabbar. Kemudian apa lagi? Al-Mutakabbir. Takabbir ni, makna takabbir ni kan sombong, kesombongan, kan? Gitu. Kabir besar, Maula ni ketua, Said dengan Maula, kan? Muta'al, Zul Jalali wal Ikram, Jalil, Azim, Ali, Mukmin, Muhaimin, Ghani, Kaya, Kudus, Masuci, Salam. Ni semua makna-makna ni ada makna-makna yang hebat-hebat lah. Bukan nama lain tak hebat, nama lain hebat juga. Nama-nama Allah Ta'ala yang lain itu semua hebat-hebat, tetapi dia ada ciri-cirinya lah. Yang pertama ni nama-nama zat Allah, kemudian nama-nama yang ada ciri-ciri sifat Allah, yang ketiga nama-nama yang ada ciri-ciri perbuatan Allah, dan yang keempat nama-nama yang ada ciri-ciri kesucian zat Allah Ta'ala sekeluarnya, kan? Takabbir, Kabir, Maula, Muta'al, Dzul Jalali wal Ikram. Apa lagi? Jalil, Azim, besar, Ali, tinggi, Mukmin, Muhaimin, Ghani, kaya, Kudus, dan Salam. Macam tu. Tuan-tuan lihat makna dia tu. Makna tadi dia ada ciri-ciri lah. Ciri-ciri menyatakan tentang kesucian zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi demikianlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nama-namanya, tuan-tuan. Jadi demikianlah Allah Ta'ala memberikan nama-namanya yang mulia untuk kita mengenalinya. Oleh itu naklah dipahami bahawa segala yang wujud itu diberi nama, dan nama-nama itu akan kembali pada Allah. Nampak? Segala yang wujud dalam dunia ini diberi nama.
Semua benda-benda dalam dunia ni ada nama kan. Manusia pun ada nama. Kalau tak ada nama kan pula wala kan. Kan semua ada nama. Ahmad, Abu, ini masjid, pokok, jalan dan sebagainya. Jadi segala nama-nama tadi kembalinya kepada Allah Taala sendiri. Oleh itu naklah dipahami bahawa segala wujud itu diberi nama dan nama-nama itu kembali kepada Allah, kepada musamma dia. Okay? Sedangkan yang ada dalam dunia ni nama asma nama-nama kembali kepada musamma, kembali dia semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang mencipta itu semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta. Kita tak boleh larilah daripada segala pandangan dan juga pemerhatian Allah Taala. Dan Allah Taala berkuasa di atas segala-galanya. Kita ini semuanya berada dalam pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah kalau kita nak pergi ke bumi lain pun, dunia lain pun, tetap juga semuanya berada dalam pemerintahan Allah. Kita kononlah kita tak naklah duduk kat bumi ni, pergilah planet lain. Pergilah planet lain, Zuhal ke, Pluto ke, Mustari ke, kan banyak planet-planet terdapat dalam ni, pergilah. Kalau kita pergi pun tetap juga kita pun berada dalam perhatian Allah. Kita tak boleh nak menembus 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi, nak cari tempat lain yang tidak ada dalam perhatian Allah. Ada tak? Tak ada pun. Sedangkan kita pun tak mampu nak ke mana. Nak terbang pun ke mana pun boleh kita terbang. Setakat luar negara lah kita terbang. Manusia pun paling tinggi pun pergi IS kan. Tu ada cerita kan boleh sampai ke bulan. Tak tahulah sampai ke tak sampai. Ada cerita kan tak sampai pun ke bulan kan. Kemudian planet Maris pun manusia pun tak dihantar ke sana. Yang dihantar ialah robot saja. Robot pergi sana pun makan masa 6 bulan. Tak silap dia. 6 bulan barulah sampai ke planet Maris. Sampai ke sana pun tak ada orang. Kan ada robot kan diturunkan sana kan. Ambil gambar sana, ambil gambar sini, ambil gambar situ kan. Tengok-tengok ada tak orang? Tak ada orang pun. Kosong, tak ada orang. Macam tu. Yang ada orang ialah ada makhluk ialah di bumi je. Bumi lah ada makhluk, lain tempat tak ada makhluk. Jadi kalau kita pergi pun, contohlah kita pergi planet Maris, kita duduklah seseorang situ. Duduklah seseorang situ, tak ada orang lain. Tuan pun tak sanggup duduk seseorang situ. Tentu tuan-tuan paling tidak pun seminggu lah. Lepas seminggu dah sibuk nak balik sini. Apa tak ada orang. Kedai KFC pun tak ada. Kedai KFC tak ada, Giant tak ada, kan Maidin pun tak ada, McDonald pun tak ada, semua tak ada. Lalas minta mohon balik semula ke dunia tu, ke bumi balik. Baik. Contohnya jatuh atau bangunnya sebuah kerajaan. Contohnya jatuh dan bangunnya kerajaan merendahkan martabat dan meninggikan martabat seorang atau satu bangsa itu adalah urusan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu yang bernama Al-Khafid. Khafid mana merendahkan, Ar-Rafi' meninggikan. Jadi mana-mana kerajaan yang naik, mana kerajaan yang jatuh, dia ada kaitan juga dengan nama Allah. Al-Khafiz, Ar-Rafi'. Jadi kan. Menjadikan kesusahan, kesenangan, kebaikan, kejahatan itu adalah daripada nama Tuhan Ad-Dar. Ad-Dar, alif lam dad alif ra, Ad-Dar. Darrul lah daripada mudarat. Dan An-Nafi'. Nafi' ni memberi manfaat. Nun fa'in, nun alif fa'in kan. An-Nafi', nun alif fa'in, Nafi' memberi manfaat. Allah Ta'ala yang banyak beri manfaat. Ad-Dar, alif lam dad alif ra, dar. Ada tasdid. Alif lam dad alif ra, ada tasdid atau ra kan. Okey, apa maksud dar? Memberi mudarat. Jadi ada kalau manusia yang mendapat mudarat, ada manusia yang mendapat manfaat. Okey, setiap hari macam tu kita nampak.
Dia berputar je tu. Kita pun macam tu juga kehidupan kita. Ada masa kita gembira, ada masa kita susah, ada masa kita senang, ada masa kita kecewa, ada masa kan kita bongi, ada masa kan kita tenang, relax kan. Dia ada kaitan lah. Semua kembali kepada nama Allah. Segala yang berlaku dalam dunia ni semuanya kembali kepada musamma dia. Nah, itulah nama Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Kita ni asma, nama-nama kan. Setiap dalam dunia ni semua ada nama-nama dia. Kalau tak ada nama pun kita akan bagi nama. Planet-planet yang terdapat di alam ni pun, saintis-saintis kalau jumpa planet tu dia akan letak nama. Planet ni baru jumpa hari ni, kita letak nama. Sebelum ni planet ni tak pernah jumpa pun. Hasil daripada mereka teropong pakai alat teropong kan. Mereka jumpa satu planet yang pelik, kan je kan. Jadi mereka pun letak namalah kepada planet itu. Kemudian berlaku komet. Kan komet kan? Komet melalui bumi. Kan? Komet lalu tu pun dia letak nama tu kan. Dia ada nama di komet tu. Komet Halley kan. Kerana letak nama-nama orang. Tsunami pun kadang letak nama. Gunung pun letak nama tu kan. Semua ada nama. Tak ada satu dalam dunia ni pun. Binatang-binatang lautan tu pun ada nama dia. Ikan-ikan pun ada jenis nama ikan. Ikan bawal lah, ikan paus lah, ikan jerung lah, ikan siakap lah. Siakap kayangan ke? Macam siakap kan. Ikan tongsan lah, ikan sebarau. Mana? Semua ada nama, betul tak? Semua ada nama. Kalau tak ada nama tu, orang tak ada nama tu, orang akan sibuk letak nama. Kanak-kanak yang baru lahir, baby lahir, asal-asal tak ada nama. Siapa yang bagi nama? Mak ayah bagi nama. Kalau mak ayah tak tahu letak nama, atuk yang letak nama. Kadang wan yang letak nama. Jadi dengan nama itulah kita boleh mengenal seseorang. Betul tak? Macam tu. Baik. Itulah segala hal yang berlaku. Tetapi sebagai adab kita dengan Allah Ta'ala, kita katakan segala yang baik itu adalah daripada Allah, dan yang kurang baik itu daripada diri kita sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa kebaikan yang kamu peroleh itu datangnya daripada Allah. Kemudian wa ma asabaka min sayyi'ah, apa-apa kebaikan, apa-apa keburukan yang kamu dapat, famin nafsik, daripada diri kamu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami mengutus rasul kepada manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah itu sebagai saksi. Zahiriat kita nampak kita yang melakukanlah, hakikatnya Allah Ta'ala. Baik, jadi nama-nama Allah Ta'ala adalah manifestasi daripada sifat ketuhanan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Daripada segi zat, nama-nama itu memberikan pengertian yang sama, kerana ia tertuju kepada zat yang mutlak dan yang ghaib. Tetapi daripada segi sifat, ia menunjukkan erti yang berbeza mengikut makna yang terkandung dalam nama-namanya. Mana pada sifat, nama-nama itu memberi erti yang sama kerana dia tertuju pada zat Allah Ta'ala yang mutlak dan yang ghaib. Tetapi dari segi sifat, ia menunjukkan erti yang berbeza mengikut makna yang terkandung dalam nama-namanya. Begitu juga jika ditinjau daripada segi asma' nama-nama. Asma' jamak daripada ismun. Ismun nama kan. Asma' nama-nama. Itu ia memberi pengertian yang indah dan kepahaman yang teguh pada setiap hal dan keadaan. Allah Ta'ala dikenali dengan nama-namanya. Daripada nama itulah setiap kejadian dijadikan. Dan sesiapa yang disingkap Allah Ta'ala akan rahsia namanya, pasti akan terbuka pintu keajaiban kerajaan langit dan bumi, serta keagungan Tuhan yang namakan zatnya dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nama-nama Allah Ta'ala ini telah pun wujud sebelum dijadikan alam.
Tu kita kena tahu dulu. Nama-nama Allah telah pun wujud sebelum Allah Ta'ala mencipta alam. Bukan makna ada alam dulu baru ada nama Allah. Tidak. Sebelum ada alam, Allah Ta'ala ada nama. Kemudian Allah Ta'ala mencipta alam. Kemudian Allah Ta'ala kan mengajar para nabi dan para rasul akan nama-nama Allah. Kemudian para nabi dan para rasul mengajarkan kepada umat manusia, kepada orang ramailah, kepada pengikut-pengikut dia. Maka dengan itulah kita tahulah nama Allah Ta'ala ni apa. Ada 99 nama Allah Ta'ala hasil daripada apa yang nabi dan rasul ajar pada kita. Jadi segala nama-nama itu ialah taufiqiyah. Apa makna taufiqiyah? Makna taufiqiyah ini terhenti segala nama-nama tadi berdasarkan kepada apa yang kita dapat daripada Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Seterusnya mengesahkan af'al Allah. Macam mana pula? Mengesahkan af'al. Mana af'al? Mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Af'al itu berarti perbuatan. Mengesahkan perbuatan Allah Ta'ala itu adalah dengan menetapkan segala perkara dan hal yang berlaku itu adalah urusan Allah. Sama ada perbuatan itu berupa taat ataupun derhaka. Kan? Mana kita mengesahkan perbuatan Allah Ta'ala itu dengan menetapkan segala perbuatan dan hal yang berlaku itu adalah urusan Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan berupa taat ataupun derhaka. Adapun makhluk ini adalah dikatakan sebagai majazi. Majaz ataupun majazi, mana sandaran semata-mata. Perbuatan makhluk itu tidak memberi manfaat dan mudarat. Perbuatan makhluk tidak memberi mudarat ataupun memberi bekas. Yang memberi bekas ialah perbuatan Allah Ta'ala. Mana dari Quran menyatakan Allah Ta'ala yang melakukan semua perbuatan? Allah Ta'ala sebut Al-Quran, dia kata wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Dia yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan Allah Ta'ala sebut Al-Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tiadalah kamu yang melontar ketika kamu melontar, tetapi Allah Ta'ala itu yang melontar. Allah Ta'ala itu yang membaling ataupun Allah Ta'ala melontar. Hakikatnya begitu. Yang melontar Allah, bukan kita yang melontar. Kerana Allah Ta'ala sebut tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma benda-benda buruk tidak boleh disandarkan kepada Allah, kerana sebagai adab kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun hakikat yang mencipta itu semua ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma manusia dibagi usaha dan ikhtiar. Usaha, ikhtiar, doa. Usaha, ikhtiar dan doa. Mana dimiliki oleh manusia. Dimiliki oleh manusia. Jadi nak tak nak mesti ada usaha, ikhtiar. Baik. Kemudian adalah hal memberi bekas ataupun taksir. Memberi bekas ataupun taksir, dinyatakan beberapa pahaman dan hukum terhadap perbuatan tersebut. Pertama, beretikat makhluk itu memberi bekas dengan zatnya. Pertama, beretikat makhluk itu memberi bekas dengan zatnya ataupun tabiatnya. Seperti beretikat atau berkeyakinan bahawa makan itu yang menyebabkan kenyang. Makan itu menyebabkan kenyang. Pisau itu yang memotong dan api itu membakar dengan sendirinya. Maka ijma' ulama bukan kafir terhadap pahaman tersebut. Kalau tikatkan bahawa yang mengenyangkan seseorang itulah makan, atau yang memotong itu ialah pisau, atau yang membakar itu ialah api, maknanya dengan tabiatnya sendirilah. Pisau itu memotong dengan tabiat dia sendiri. Api itu membakar dengan tabiat dia sendiri. Makanan itu mengenyangkan dengan tabiat dia sendiri. Okey.
Hukumnya kalau orang cakap macam ni, hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Sebab yang mengenyangkan itu bukannya makanan, tetapi Allah. Yang memotong itu bukannya pisau, itulah Allah. Yang membakar itu ialah Allah Ta'ala sendiri, bukannya api. Akhirnya apilah yang membakar. Tetapi tabiat api itu tak semestinya membakar. Dia boleh bertukar tabiat. Seperti api yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana api tidak membakar batang tubuh Nabi Ibrahim. Kerana Allah Ta'ala tidak mengizinkan api itu membakar. Kalau Allah Ta'ala mengizinkan api membakar, maka dia akan membakar. So maknanya yang membakar itu ialah semuanya dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, bukan dengan tabiat api itu yang membakar. Kan? Maknanya setiap sebab belum tentu lahirnya musabab. Setiap sebab belum menentukan lahirnya musabab. Mana yang dikatakan sebab? Makan. Mana yang dikatakan musabab? Kenyang. Pisau adalah sebab, musabab dia adalah putus. Gitu. Api adalah sebab, kemudian yang membakar itulah musabab. Setiap musabab itu belum tentu sebab, setiap sebab belum tentu ada yang musabab. Musabab itu semuanya tertakluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kemudian yang kedua, beriktikad makhluk beri bekas dengan kekuatan dijadikan Allah Taala. Seperti beriktikad manusia itu boleh memberi mudarat dengan kekuatannya, maka dihukumkan fasik lagi bid'ah. Siapa-siapa yang beriktikad makhluk beri bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala, seperti beriktikad manusia itu boleh memberi mudarat dengan kekuatannya, maka hukumnya fasik lagi bid'ah. Dia sama macam golongan Mu'tazilah ni. Dalam kitab Aqidatul Najin dia ada bahaslah benda ni. Bahas benda ni. Sifat-sifat af'al, perbuatan Allah Ta'ala kan. Macam tu. Kemudian yang ketiga, beriktikad bahawa makhluk tidak berbekas tetapi bersangkutan dengan adat. Beriktikad makhluk tidak berbekas tetapi bersangkutan adat. Seperti apabila makan mesti ada kenyang, dan apabila belajar mesti ada pandai, maka tidak dihukumkan kafir tetapi jahil akan hukum adat. Waktu kita tak boleh dikatakan kafir, tapi kita kata orang ni jahil tentang hukum adat. Tetapi ditakuti boleh rosak iman apabila terjadi sesuatu yang di luar adat, seperti karamah para wali. Karamah para wali Allah. Wali-wali boleh terbang di udara, boleh berjalan di atas air kan. Dan mukjizat bagi para rasul. Ni semua perkara yang mencarikan adat. Perkara mencari adat boleh berlaku. Zahiriatnya bahawa manusia tak boleh terbang. Zahiriatnya manusia tak boleh berjalan atas air tanpa ada alat. Mesti ada alat kan, baru boleh berjalan atas air. Nak terbang udara pun mesti ada alat. Tak ada alat tak boleh tiba-tiba terbang. Itu kan mencari adat. Jadi pada Nabi dan Rasul berlaku, pada Nabi, Rasul, wali-wali Allah Ta'ala boleh berlaku itu. Boleh berlaku hukumnya mencari adat. Wali boleh terbang di udara. Ada wali yang boleh jalan atas air. Ada wali yang berada dua tempat dalam satu masa. Ada wali yang boleh menyelam dalam air dalam tempoh yang lama. Tak. Macam tu. Cuma para wali ini ialah hamba-hamba Allah Ta'ala yang sukar untuk dikenali. Kalau kita tuan-tuan mengaji, kita apa tu? Tuan-tuan mengaji kitab kitab hikam ataupun syarah hikam. Syarah hikam, saya mengajar kitab syarah hikam ni dekat Masjid Tengku Besar Tampin. Kuliah subuh sebulan 2 kali dah. Gitu. Disebut oleh Syekh Al-Aqani dalam kitab dia kata antara perkara yang paling sukar untuk kita kenal antaranya ialah wali Allah. Kita sangat sukar untuk mengenali seseorang itu wali Allah. Sebab wali Allah ini
dia juga makan bersama dengan kita, kata. Dia juga makan bersama dengan kita, dia juga bermain bersama dengan kita, dia juga berborak bersama kita, tetapi kita tidak mengenal dia. Lebih mudah kita mengenal sifat Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah, berbanding dengan mengenal para wali-wali Allah. Dia kata wali Allah Ta'ala suka dikenal. Di kalangan kita kadang-kadang ada wali Allah duduk bersama kita, mengkawan kita kan. Tapi dia biasa wali Allah Ta'ala ni, dia pun kadang dia tak tahu dia wali Allah. Sama ada dia tahu dia wali Allah ataupun dia memang tak tahu dia tu wali Allah, boleh berlaku begitulah. Gitu. Antara kelebihan wali Allah ni ialah doanya mustajab. Doanya mustajab. Baik. Cuma disebut oleh Syekh Mu'tazilah bahawa para wali Allah Ta'ala ini, mereka juga adalah makhluk biasa dan dia tidak pernah sunyi daripada kesilapan dan juga kesalahan. Kita jangan menganggap wali Allah ni darjatnya sama seperti para nabi dan rasul yang maksum. Kita jangan anggap macam tu. Sebab wali Allah pun ada juga melakukan kesilapan dan kesalahan. Tapi kita tak nampak kesilapan kesalahan dia. Dia ada pembahasan tu dalam kitab Syekh Ibn Athilah As-Sakandari, Syekh Al-Laqani kan sebut dah. Baik. Kerana sesiapa yang ada jadi wali Allah pun dia ada adab juga. Ada juga nasihat-nasihat yang diberikan kepada wali Allah. Bukan hanya kita sebagai orang biasa pun memerlukan nasihat. Macam kita ni perlukan sentiasa nasihat daripada orang lain, tunjuk ajar daripada orang lain kerana kita bukan sempurna. Malahan kata Syekh Mu'tazilah, para wali-wali Allah Ta'ala pun memerlukan juga nasihat daripada Allah Ta'ala dan juga nasihat daripada wali-wali yang lain yang beri nasihat kepada dia. Tapi dalam ruang lingkup dia lah, macam tu. Baik. Okey, azan. Mana tu azan ni? Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu